Dan saya melihat juga belanja begitu besar, tapi keterisan juga banyak. Jangan orang yang sama dilantik untuk melaksanakan projek-projek. Rasuah. Terima kasih Datuk Speaker untuk membagi ruang bagi saya turut membahaskan laporan Ketua Audit Negara 2024. Dan setelah meneliti daripada laporan audit negara ini, saya dapati banyak projek sakit yang ada. Untuk Kementerian Kesihatan 72 projek sakit, untuk Natural Resource and Environment Sustainability Ministry 24, luar bandar 22, Kementerian Kesihatan 18. Dan setelah melihat bahawa beberapa penelitian daripada laporan audit dan di samping itu juga rumusan yang didapati oleh Ketua Audit Negara tentang Kerajaan Persekutuan dalam mengurangkan defisit fizikal dan kebergantungan kepada pinjaman baru. Itu di antara syur yang dikemukakan oleh Ketua Audit Negara. Tapi saya ingin melihat bahawa setelah kita teliti secara mendalam laporan ini, saban tahun kandungannya agak sama. Ada di antara projek-projek, contohnya di kawasan Sabah, pembinaan libaran bypass Sendakan 2017 tidak siap sampai 2021 mendalam belanja 142 juta. Jambatan itu runtuh. Runtuh oleh kena kemungkinan dia cakap di sini lembaga perolehan KKR telah memperakukan arahan perubahan bagi spesifikasi. Dan ini yang saya teliti secara mendalam. Perlunya perubahan dari segi audit yang dilakukan oleh pihak Jabatan Audit Negara. Bukan hanya meneliti tentang kelewatan, termasuk contohnya masalah naik taraf hospital Beaufort, ya, masalah kelemahan kontraktor, masalah taman industri kecil sederhana Sedco, Kota Kinabalu, masalah tanah terbabit. Tapi masalah ini di antara tanah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang ada. Ini dah cerita lama. Dan saya masih ingat masa saya Ketua Menteri, kena ada fast track. Make sure don't delay the project dengan izin. Pastikan supaya pelaksanaan dia. Jangan ada kelewatan untuk kepentingan rakyat membabitkan hospital. Tadi saya sebut tentang beberapa ketirisan. Saya ingat perbelanjaan negara harus diteliti secara mendalam. Kita tidak harus hanya melihat besar perbelanjaan. But is it based on the need of the people? Adakah keperluan ini terdesak bukan hanya dari segi keperluan juga pelaburannya ataupun pembinaan hospital keperluan rakyat yang ada? What is it in the return? Not only in terms of service that we can render to the people on the ground, not only in terms of return on investment, not only in terms of jobs opportunity that we can realize. Tapi di samping itu penting kepada kita untuk pastikan perbelanjaan ini keutamaan. Is it necessary or not? Daripada beratus bilion belanja kita. Kalau kita lihat trend yang kita dapati 200 bilion, 300 bilion, cukup jumlahnya besar. Dan saya melihat juga belanja begitu besar, tapi keterisan juga banyak. You know, what will happen to all the report done daripada laporan ini, tindakan-tindakan jabatan-jabatan yang terbabit. SPRM, Jabatan Hak Silam Negara yang ada, kelewatan masalah tanah yang ada, takkan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan tak boleh berunding secara halusi untuk pastikan supaya jangan ada kelewatan dia. Ya, ini yang saya lihat supaya bukan hanya sure dari segi duit rakyat negara dibelanjakan terhadap kementerian-kementerian, financial institution, GLC yang ada. Banyak juga ketirisan dia. Contohnya kalau di Sabah, Sabah Development Bank. Bayangkan bagaimana berbilion duit. Non-performing loan. What do we do? Ini bukan masalah bank punya duit semata-mata. It is public fund. Pasal dia GLC yang ada. But saya tengok laporan tidak ada. Yang kita lihat dari segi itu, yang pentingnya ini akan membabitkan perjumlahan bukan hanya yang semakin besar kerugiannya, ketirisan yang berlaku. Jadi saya berharap sungguh kerana perkara ini cukup penting kepada kita untuk memastikan supaya saya dapati perbelanjaan cukup banyak. Bukan hanya dari segi pembangunan yang ada, tapi kelewatannya cukup ketara kelihatan
saban tahun yang ada. Jadi saya berharap SUR yang dikemukakan bukan setakat untuk melaporkan perkara yang pertama saya nyatakan tadi, we must go beyond. Every report done by the audit negara sama saja. Saban tahun dan 60 tahun, 50 tahun dah. Saya dengar, saya baca, saya tengok what action has been taken. Masalah tanah, masalah kontraktor. Kontraktor kita dah tahu dah. Pen Borneo kita belanja berbilion. But is it going to be appointed the same kind of people? Why don't we go to SSM? Detail out the shareholder, penalize them. Jangan orang yang sama dilantik untuk melaksanakan projek-projek, bukan syarikat. Mereka boleh berubah. Keperluan mereka contoh macam shareholder yang ada. How do we stop this? Kita tak boleh hanya berdasarkan SUR semata-mata untuk mengatasi masalah ketirisan. How do you manage ketirisan yang ada? Accountability. But there must be transparency. Dari segi pengurusan supaya jelas yang ada dalam tender award, jangan hanya selektif. It must be open, but make sure it's open. But how we do know it's open? Totally open. Jadi ini yang kita nakkan supaya bukan setakat kita nak pastikan supaya orang yang sama, kontraktor yang sama, khususnya orang yang sama. Ataupun dia letak nomini dia, but you can see that on the ground there, what is happening, who is going down there. Ya, maka dengan itu saya berharap sungguh laporan audit yang ada dan juga saya dapati bahawa write off. Masa surat tamat. Ya, write off. Contohnya hapus kira dah meningkat dah. Ya, dah hapus kira hampir dah berapa bilion dah. Dan saya ingat ini satu perkara yang harus dilihat secara serius oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah bukan hanya ketirisan, accountability, tapi yang penting kepada kita untuk mengatasi masalah rasuahnya, ya, supaya jangan nanti kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung. Terima kasih banyak.